So hari ni kita akan masuk chapter 9, Kinetic Theory of Gases and Thermodynamics. So hari ni sebelum awak cuti, saya nak start dengan Kinetic Theory of Gases. Banyak saya nak ajar ni, so kena catch up cepat. Concentrate apa yang saya ajar. So kita yang ini chapter ni kita belajar tentang kinetic theory. So for your info, so awak punya UPS hanya chapter 7 dan 8 betul. Itu adalah last UPS, meaning that untuk chapter 9 ini tak ada UPS. So definition, explanation tu semua tak akan keluar lah. Yang bahagian tutorial sahaja, iaitu yang untuk final nanti calculation sahaja yang akan keluar. Okay, so saya akan banyak skip yang dari segi explanation. Cuma awak faham cerita dia dan kita macam mana nak guna dia punya formula. Sebab itu yang awak akan pakai dalam final. Dari segi definition semua dah tak akan keluar dah. Boleh? Okay, so this is the topic outline. So kinetic theory of gases. So kita akan belajar. So macam ni, state the assumption ni semua tak akan keluar dah lah. Kan? Sebab dia tak akan keluar dalam UPS. UPS awak dah habis dah. So yang bahagian saya adalah awak kena solve problem related to the RMS, speed of the gas molecules. So ada juga dengan buku, awak kena ready dengan formula. Banyak formula dah, awak kena faham formula apa yang awak nak guna ni. Okay, so kinetic theory of gases. So kita tahu gas ini dia bergerak secara random, haphazardly dan random, dan dia punya collision ni sebab dia sangat cepat, so dia negligible. Alright, so bila dia, awak bayangkan satu container so ni consider a single molecule. So bila saya kata highlight perkataan ini, tolong highlight. So highlight perkataan dia, kita cerita pasal single molecule. So dalam bekas kita container ni sebenarnya ada banyak berjuta-juta molecules, betul? Ada berjuta-juta molecules. But bila kita nak cerita pasal kita punya topik ini, kita cerita pasal satu molekul. So contohnya molekul ini dia bergerak, ada satu sahaja ni, dia bergerak ke wall A, kemudian kena wall A, dia akan patah balik. So jarak ini adalah D. So kita tahu, so V dia dalam X direction. Sebenarnya kita punya molekul bergerak dalam X, Y, Z dan dia rotate, ada banyak dia punya pergerakan. Okay, so ini kita cerita dari segi pergerakan dia dalam Vx. Vx adalah distance. Distance dia adalah 2D. Sebab ini satu tadi ke kanan dan satu ke kiri. So distance dia 2 kali lah. So 2D bahagi dengan T. So 2D bahagi dengan T. Itu dia bergerak dalam X komponen sahaja. Saya terus tembak pada awak punya nota ni yang mana Kalau awak study nanti awak memang susah nak nampak apa benda ni semua. Okay, dan bila dia ada pelanggaran, dia ada force, dia ada pressure untuk molekul. Kita cerita pasal apa tadi? Pasal single molecule. Dalam container ada juta-juta molecules. So we are now dan dia sebenarnya bukan saja dia bergerak pada X komponen saja. Dia bukan saja bergerak pada X komponen. Kalau tengok kat sini, pergerakan dia adalah pada X komponen, Y komponen dan Z komponen. Betul? So kita cerita pasal molekul yang bergerak secara random ini. Okay, now tadi saya cakap ada satu molekul, so satu molekul, dan dalam tu sebenarnya ada berbanyak-banyak molekul. So ni one molecule, this one two molecules, this one n molecules. Dan kita nak cari mean dia, mean. So untuk chapter ini, mean dia punya simbol adalah yang ini. So V, kalau contoh saya ada 4 molekul, V yang pertama untuk molekul yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 2, yang ketiga adalah 3, yang keempat adalah 4. Contoh. So saya nak cari V, speed, mean speed untuk 4 molekul. So saya kena 1 campur 2 campur 3 campur 4 bahagi dengan 4. Itu saya dapat mean speed. Faham? So simbol untuk mean adalah yang ini. Yang ini. Ini adalah simbol untuk mean. Mean speed. Okay,
Kemudian saya nak cari, kalau saya nak cari speed squared, mean speed. Okey, saya nak cari speed squared dulu. Ni speed squared. Kalau awak nampak, ini mean speed squared. So maksudnya speed kita ini squared kan, dan kita cari mean. Betul tak? So maksudnya apa? So V squared. So saya akan 1 squared campur dengan 2 squared campur 3 squared campur dengan 4 squared. Kemudian saya bahagi dengan 4. Saya dapat mean speed squared. Boleh? Sebab dalam bekas ada banyak molekul. So saya cerita sekarang baru pasal 4 molekul. Saya nak cari mean speed, saya nak cari mean speed squared. Settle. So cara apa maksud dia Okey, dan kalau awak tengok yang saya kata, dia bergerak bukan sahaja pada X komponen, dia ada pada Y komponen, pada Z komponen. So that's why dan kita tahu dia lebih disebabkan dia adalah completely random. Kita tak tahu dia nak gerak mana ni. So kita katakan pada X punya komponen adalah sama pada Y komponen sama pada Z komponen. So V squared untuk mean ni adalah 3Vx squared. Dan so mean speed squared ini is equals to that's why mean speed squared ini bahagi dengan 3. Kenapa 3? Sebab ada 3 arah yang kita tak tahu X, Y, Z. Ini sebenarnya nak cerita ke awak, saya nak perkenalkan mean speed squared. Saya nak perkenalkan awak mean speed squared. Alright. Dan of course dia akan ada ni mean squared velocity. Ini saya kata tadi speed, yang ini dia velocity lah. So yang ini adalah simbol apa? Awak kena tahu nama dia. Dia adalah mean speed squared. Mean squared speed. Samalah. Kalau saya buat speed squared lah. Speed squared dia punya mean, sebab ada simbol yang ini. Okey. So pressure disebabkan dia boleh bergerak dan dia menghentam bekas, dia menghentam sesama sendiri, so dia akan menghasilkan pressure. So pressure, kalau awak tengok dalam list of formula awak, list of formula awak, saya nak tunjuk sekali list of formula. Sebab bahagian saya awak kena guna formula. Awak kena tahu nak guna formula ni macam mana. Okey. So, belum jumpa lagi. Okey. PV sama dengan 1/3. Kenapa 1/3 tadi? Sebab ada 3 direction. NM. Okey. Highlight perkataan NM adalah mass of ideal gas. Mass of ideal gas. So awak tulis dekat list of formula awak NM kan, nombor berapa? Nombor 72, betul? Nombor 72. NM itu, N ialah apa? N adalah apa? Number of molecules kan. M adalah mass. Mass apa? Mass of molecule. Sebab saya cerita tadi pasal molecule. Mass of molecule. So kalau maksudnya NM ini adalah apa? Mass of gas. Macam mana saya nak dapat mass of gas? Mestilah beribu-ribu, let's say ada 1000 molecules. Yang ini mass dia adalah mass of molecule, mass of one molecule. Silap ni mass of one molecule. Molecule untuk M sahaja. N adalah number of molecule. So kalau saya nak NM adalah, kalau dalam gas saya ada 1000 molekul dan dia bagi mass 1 molekul. So saya nak cari mass of gas macam mana? Number of molecules darab dengan 1 molekul. So yang ini adalah NM.
Again, dalam formula awak adalah NM. Tengok dekat formula nombor 72, tolong highlight. NM itu adalah mass of gas. NM ini adalah mass of gas. N adalah apa? Number of molecules. M kecil adalah apa? Mass of one molecule. Faham? Alright So itu kalau dia ada pressure So kalau pressure, awak tahu density kan? Density sama dengan mass over volume, betul tak? Mass ini mass refer kepada apa? Mass the whole content gas dalam tu, betul tak? So mass the whole dalam tu dia adalah, untuk kita punya formula adalah NM, betul tak? Okay, so density sama dengan NM bahagi dengan V. That's why kita punya formula nombor 73, pressure sama dengan 1/3 density VRMS squared. So belum jumpa VRMS lagi. Nota awak ni dia dah jumpa. Okay, so bawah ni baru jumpa pula VRMS. VRMS ni apa? Tadi saya dah cerita mean speed squared, betul tak? Mean speed squared yang ini, mean speed squared yang ini awak dah jumpa tadi, is equals to VRMS squared. Salin salin dekat list of formula awak tu. Ini awak dah tahu, mean speed squared ni awak dah tahu apa benda. Betul tak tadi? Mean speed squared awak dah tahu, iaitu setiap molekul tu awak squared kan dan cari mean dia. So is equals to VRMS squared. Tulis dekat dalam awak punya list of formula, VRMS squared tu sebenarnya adalah mean speed squared. Tapi kalau saya nak cari VRMS sahaja, macam mana? Square root kanlah mean speed squared tadi. Okay, so VRMS root mean square velocity, VRMS is defined as VRMS is equals to mean speed squared square root. Kenapa kita asyik pakai mean sahaja? Kenapa kita pakai asyik mean sahaja? Sebab dalam kontainer kita cerita pasal gas dalam kontainer kita ada banyak sangat molecules. Banyak sangat molecules. Ada molecules yang bergerak 4 meter per second. Ada molekul bergerak 1 meter per second. Which is the total one, kita kena cari dia punya average. Kita cerita pasal bekas ni, dia punya molekul bergerak secara average. Boleh? Boleh? Ni belum, awak terima je dulu. So untuk VRMS, kalau awak nak cari soalan awak dalam awak punya LO, awak hanya pakai yang ini. Apakah VRMS? VRMS adalah sama dengan square root 3kT over dengan M. Tulis dekat dalam awak punya formula itu, M kecil ini M apa? Mass of apa? One molecule. Tolong tulis. Mass, kita cerita pasal one molecule sahaja kat sini. Kemudian VRMS sama dengan 3RT over M besar. M besar ialah apa? Molar mass. Betul? Molar mass. Molar mass untuk dalam fizik, tolong tulis wajib SI unit. Biasa molar mass awak macam mana? Kau tulis dalam kimia 28 gram per mol, betul tak? Macam tu. So dalam fizik dia akan jadi, contohlah 28 gram per mol tu untuk siapa? Molar mass untuk siapa? Oksigen tak ingat lah. Okey, contohlah X. Molar mass 28 gram per mol. So untuk fizik dia akan jadi 28 darab 10 negatif 3 K
kg per mol. Wajib SI unit. Tulis dekat dalam awak punya list of formula. Again, formula nombor 71, M kecil itu adalah mass of one molecule, M besar adalah molar mass tetapi SI unit. K itu apa? K dengan R adalah constant. Tengok dekat list of constant. List of constant. List of constant. K, berapa nilai K? Boltzmann constant berapa? 1.38 darab 10 kuasa negatif 23. Okay, settle. R berapa? 8.31 Joule per Kelvin per mol. Yang ini pun nanti ada yang salah. Cepat Okay, no problem. So, Avogadro constant 6.02 darab 10 kuasa 23. Benda tu semua ada. Okay. So, K ada, R ada, M kecil dalam mass dalam untuk one molecule, M besar mesti dalam unit kilogram. Okay, settle. Now, equation nombor 70. Equation nombor 70. Cuba tengok. Yang ini awak biasa. N apa? Number of mole kan? Sama dengan mass bahagi dengan molar mass. Soalan saya, mass ini mass apa? Yang awak biasa guna, mass apa? Mass of gas. Tulis. Yang ini memang biasa, mass of gas. Cuma formula 71, 72, semua tu mass tu adalah mass of molecule. So, N over Na. Ini formula yang biasa, common. Dan formula lagi satu yang awak biasa jumpa adalah PV sama dengan nRT. R ni berapa nilai dia? Dalam list of constant. T nak guna macam mana? Mesti dalam Kelvin. Let's say dia bagi 30 degree Celsius. So, awak kena tukar kepada Kelvin. So, 30 plus dengan 273. By right, 273.15. Okay, so awak punya suhu akan jadi 303.15 Kelvin. Understand? So, tulis juga dalam dekat list of formula awak tu benda-benda yang awak tahu. Sebab chapter ni banyak formula. Tapi awak kena tahu ni formula ni cerita pasal apa. Ni pasal apa. Kita nak guna kejap lagi. Okay? Next. So, tengok So, VRMS juga. So, maksudnya 72 bolehlah cari. Kalau dia bagi VRMS, boleh tak cari pressure? Boleh. Boleh tak cari dia punya volume of gas? Boleh. So, NM besar. Tengok yang ini, formula 72 ni. N besar, M kecil itu adalah mass of apa? NM tu adalah mass of apa? Mass of gas. Jangan confuse. Kalau dia bagi mass of a molecule, boleh tak cari total mass of gas? Darab dengan N besar, number of molecules. Is it okay? Okay. Now, kita tengok contoh soalan. 8 gas molecules chosen at a random found to have speed 1. Dia ada 8 8 gas molecules. So ada 1, 2, 2, 3, 4 dengan 5. Soalan dia cari mean speed. So simbol dia apa? Kita nak V dan kita nak dia punya speed. Ini adalah mean speed. So campurkan je lah semua. Betul? Bahagi dengan 8. Yang ini okey? Faham? Okey, settle. Kemudian soalan dia mean square speed.
nak mean tapi square speed. So apa awak nak buat? Squarekan setiap satu dan cari dia punya mean. Betul? So squarekan setiap satu dan cari dia punya mean. So dapat mean square speed. Kemudian soalan seterusnya, root mean square speed. Maksudnya nak square root kan lah tadi. Square speed tadi square root, iaitu sama dengan apa? VRMS. Sebab awak tulis dalam formula tadi kan, dalam list of formula awak. Sorry. So ini adalah square speed. Kalau awak cari dia punya is equals to apa yang ini? Is equals to apa? VRMS square. So soalan nak cari VRMS square root. Betul tak? Square root. Betul tak? So kita akan cari, soalan dia adalah root mean square speed. So yang ini kita nak square root kan. So kita akan square root kan yang ini. So kita akan dapat VRMS. Do you understand? Boleh So kita akan dapat VRMS is equals to square root of square speed. Mean square speed. So dapatlah 2.83. Do you understand? Okay Next. A cylinder. Volume 0.08 meter cube. So dia dah bagi dia punya volume V. Contains oxygen gas. Temperature 280 Kelvin. Pressure 90 kilopascal. So dia bagi pasal oxygen gas bukan molekul. Dia cerita pasal gas. Soalan dia tanya mass of oxygen. So awak ada formula. So awak dia diberi R, K, Boltzmann constant, dengan molar mass pun dia dah bagi, dan number of Avogadro. Bila dah bagi number of molar mass dah bagi, so awak nak cari mass of gas. So molar mass, so N sama dengan M over molar mass. Itu benda yang simple So PV sama dengan nRT. Awak masukkan N adalah molar mass, mass of gas bagi dengan molar mass. So bolehlah dapat mass of oxygen. So tetapi saya kata tadi wajib apa molar mass dia? SI unit. So awak tengok 0.032. Tukar 32 gram per mol tukar kepada 0.032. So dapat mass awak adalah dalam bentuk dalam unit kilogram. Is it okay? Sebab kita pakai constant. Constant kita semua SI unit. Next adalah soalan seterusnya, number of oxygen molecule. Soalan nak apa ni? Nak apa? Number of oxygen molecule. So soalan nak N besar. So ni macam chemistry, tak ada masalah sangat. So N besar. Tapi awak ada molar mass, awak ada number of Avogadro, awak ada mass, semua tak ada masalah lah. So guna formula yang ini. Nombor formula nombor berapa tadi? 71 tak silap saya. So bolehlah cari number of molecules. Now, formula awak dalam LO awak boleh tahu macam mana nak cari VRMS. Okey, soalan seterusnya cari root mean square speed. Maksudnya VRMS lah of the oxygen molecules. So nak pakai formula yang mana? Tengok list of formula awak. Nak pakai formula mana? Awak ada volume, awak ada pressure, awak ada temperature. So nak pakai formula yang mana? Kalau awak tengok kat sini, soalan ni dia bagi solution VRMS sama dengan square root 3RT over molar mass. So dapat 467. Settle. Boleh tak saya nak pakai formula? Saya nak awak buat sekarang guna formula. Saya nak awak buat sekarang guna formula 72. Buat sebelah awak punya buku tu. Sebab guna formula 72. Sebab semua maklumat dia ada. Saya nak cari VRMS.
Maklumat ada dalam soalan. Semua ada dalam soalan. Sembilan puluh kilo 0.08 bahagi dengan NM berapa? NM berapa? 9.9 darab 10 kuasa negatif 2. Kena tak darab dengan N dia? Formula dia NM. N besar, M kecil. Kenapa tak perlu? NM tu adalah apa? Mass of gas. Very good. Siapa yang darab dengan nombor number of molekul salah So dapat tak sama jawapan dia? 467 meter per second. Dapat. Ingat, NM itu adalah mass of gas. Understand? Saya nak tunjukkan formula ni boleh pakai. Tak kisah, mana-mana boleh pakai sebab info dia semua ada. Do you understand? Do you understand? Jangan darab dengan number of molecules. N pun awak ada dalam awak punya maklumat soalan. N pun awak ada, awak cari tadi. Tapi jangan darab dengan number of molecules. Sebab awak dapat adalah mass of gas. Already NM. Understand? Okay, settle. Now, kita tengok soalan tutorial sikit. Lemak. Okay, a gas of mass 0.3 kg is contained in a 0.5 meter cube container at a pressure of 1.4 times 10 power of 5 Pascal. Determine the RMS speed of the gas molecules. Nak pakai formula yang mana ni? So dia dah bagi awak ada apa? Awak ada mass of gas, ya. Awak bukan ada mass of a molecule. Awak ada pressure, awak ada volume. Kemudian awak nak cari VRMS. So nak pakai formula yang mana? Formula mana? Pakai formula mana? Cepat. Nak cari VRMS. Awak ada mass of gas, awak ada volume, awak ada pressure. Formula nombor berapa? 72. Sebab awak ada NM tu, awak dah ada mass of gas. Boleh? Faham kan? Okay, next.
So dapat tak jawapan dia? Sebenarnya bila buka dua skrin ni kecil betul kan. Sorry lah, tapi awak ada kan soalan, ada kan? Okay, dapat tak yang tu? VRMS dia, jawapan dia berapa? 836.66. Alright. Alright, settle. So kita tengok soalan nombor 2.